Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk hari ini, untuk kelas 1B, saya belajar tajuk akhlak. Okay. Sambungan yang hari itu, iaitu itu ingat tak kita belajar tajuk doa, kan? Saya suruh buat rakaman doa untuk ibu bapa dan juga doa menaiki kenderaan. Okay. Untuk hari ini, 22 Oktober ni, hari Khamis, Isnin pula, hari Khamis, kita sambung tajuk unit 1, muka surat 4. Okey, kalau kat rumah, murid-murid boleh buka muka surat 4, buku akhlak ya. Okey. Okey, unit 1. Tajuk dia ialah qada hajat. Okey. Saya tukar ni. Okey, untuk tajuk qada hajat, boleh tengok kat situ. Okey. Okey. Murid-murid tahu tak apa maksud qada hajat? Mesti tak tahu kan? Qada hajat ni maksud dia untuk awak mengurangkan hajat awak lah. Mestilah untuk buang air besar dan air kecil lah. So kita kena pergi mana nak buang hajat tu? Kena pergi tandas. Okey. Nak masuk tandas, nak qada hajat ni, kita kena ada adab-adab dia. Adab masuk, adab sebelum dan adab selepas. Adab masuk dan adab keluar. Okey. Tengok muka surat 5. Okey, saya baca. Okey, kat situ arahan dia baca dan faham. Okey, adab qada hajat. Okey. Kat situ tulis adab qada hajat ialah terlindung daripada pandangan orang. Okey, sebelum tu Ustazah baca yang ni dulu. Ustaz, boleh saya tanya apakah adab qada hajat? Boleh. Ni Ustaz jawab. Adab qada hajat iaitu banyak. Adab qada hajat itu banyak. Antaranya ialah terlindung daripada pandangan orang. Okey, ni yang Ustazah nak cerita ni. Adab qada hajat ialah yang pertama, terlindung daripada pandangan orang. Apa maksud dia terlindung daripada pandangan orang? Mestilah kita nak masuk tandas, takkan tempat tandas terbuka, tak tertutup. Mesti kena tertutup, tempat tertutup. Kita nak buang hajat kan, takkan nak tempat terbuka. Mestilah nanti kan hajat kita tu bau kat orang, busuk lah apa kan. Mestilah kena jauh daripada orang. Maksud jauh pada orang tu, kalau dah tertutup dengan dinding, mesti orang tak boleh bau, terhalang lah bau dia tu. Okey. Yang kedua, istinja dengan tangan kiri. Apa maksud istinja? Istinja ni menyucikan. Maksudnya nak basuh selepas kita buang hajat tu, kita nak basuh, kita kena basuh dengan tangan kiri. Ya, tangan kiri. Tangan kanan tu untuk makan. Okey, guna tangan kiri. Basuh bersih-bersih. Gosok, pakai sabun. Sabun kena pilih-pilih juga. Tak boleh main pakai je sabun. Sabun kena pilih sabun yang betul-betul untuk yang boleh basuh. Okey, yang ketiga, basuh tangan dan kaki selepas istinja. Okey, mestilah selepas kita buang hajat, dah kita basuh, istinja bersih-bersih kan tempat kita tu. Lepas tu kena basuh tangan. Basuh tangan dan kaki. Basuh bersih-bersih. Pun guna-guna sabun. Okey, yang keempat, elakkan daripada perkara-perkara berikut. Apa yang kita kena elakkan? Kita nak buang hajat ni, tempat apa yang sesuai? Tempat apa yang kita tak boleh buat? Yang pertama yang dia cerita, di tempat berlubang. Di tempat berlubang ni maksudnya macam lubang-lubang kecil, lubang-lubang yang bukan orang kata apa?
lubang macam contoh kalau tak ada tandas kan, kita buang dekat tempat luar, contoh dekat hutan kan. Kita jangan cari tempat lubang-lubang tu. Mestilah ada binatang dalam lubang tu kan. Bahaya pula untuk awak buang hajat. Okey. Kalau dekat rumah, mestilah selesa kan. Ada tandas kita, tandas yang tutup. Ada lubang memang tempat buang hajat. Lubang yang dia maksudkan ni macam contohnya tempat yang orang terpaksa lah buang hajat. So tiba-tiba kita ada kat hutan kan. Mestilah kena cari tempat yang betul-betul sesuai. Okey. Yang kedua, di tempat air yang tidak mengalir. Kena elakkan. Okey. Bercakap-cakap. Nak buang hajat kena bercakap-cakap ke? Memang tak boleh kan bercakap-cakap. Dilarang sama sekali. Okey, yang keempat, di bawah pokok yang berbuah. Yelah, kalau awak dah buang hajat dekat pokok yang tengah segar buah dia tu, takkanlah awak punya hajat tu nak jadi baja pula. Mestilah tak elok kan. Kesian dekat buah tu yang nak hasilkan pokok tu nak hasilkan buah yang segar, yang elok. Okey, yang kelima, di kawasan angin bertiup. Kita kena elakkan tempat kawasan angin bertiup. Okey, yang keenam, menghadap atau membelakangkan kiblat jika di tempat lapang. Contoh yang Ustazah bagi tahu tadi lah, contoh di hutan kan. Kita tak boleh menghadap kiblat. Kalau contoh tempat yang dia cerita ni, menghadap atau membelakangkan kiblat jika di tempat lapang. Jika awak duduk dalam tandas yang memang dekat rumah awak tu yang cantik, contoh kat sekolah ada dinding tu, tak apalah sebab dah ada dinding, dah ada penghadang. Okey, yang dia cakap ni tak boleh menghadap kiblat contoh di tempat lapang. Contoh yang macam saya cakap tadi lah, bila awak berada dekat hutan kan, dah darurat sangat, tak ada tempat nak buang hajat tu, kita tak boleh menghadap kiblat. Okey, buka muka surat 6. Kat sini dia bagi doa masuk tandas daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa radu'ah. Rasulullah SAW bersabda. Okey. Apa doa dia? Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada keburukan dan kejahatan. Riwayat Al-Bukhari. Okey. Untuk yang doa kedua, ialah doa keluar tandas. Dah masuk kena baca doa, keluar pun kena baca doa. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahillazi azhaba anni aza wa afani. Alhamdulillahillazi azhaba annil azal wa afani. Maksud dia, segala puji bagi Allah yang menjauhkan dariku penyakit dan memberi kesihatan padaku. Riwayat Ibni Majah. Okey, tengok muka surat 7. Ni dia nak cerita pasal ada adab masuk tandas. Maksudnya ada adab sebelum kita masuk tandas. Ya Allah, aku berlindung. Tu doa. Okey, yang pertama ialah menutup kepala. Nak masuk tandas kena tutup kepala. Kalau kat rumah ambil lah tuala, towel kecil ke, janji kena tutup kepala. Biasa masuk tandas mesti kita lilit kepala kita dengan tuala kan. Okey. Yang kedua, membaca doa. Ya, sebelum masuk tandas. Tadi Ustazah dah bagi tahu dah doa masuk tandas. Apa tadi? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baca maksud dia sekali. Ya Allah, aku berlindung daripada keburukan dan kejahatan. Membaca doa. Okey, yang ketiga, kena memakai alas kaki seperti selipar. Apa-apalah. Janji awak alas kaki. Okey, yang keempat, masuk dengan kaki kiri. Ya, ingat, nak masuk tandas kena masuk kaki kiri. Awak kena buat ni, kena amalkan selalu sebab hari-hari kita buang
Buang hajat. Kita buat hajat. Okey. Muka surat 8. Adab-adab keluar tandas. Ni ada adab selepas qada hajat. Yang pertama membaca doa keluar tandas. Doa dia tadi. Alhamdulillahillazi azhaba anni aza wa afani. Ya Allah. Maksud dia, segala puji bagi Allah yang menjauhkan dariku penyakit dan memberi kesihatan padaku. Okey. Yang kedua, keluar dengan kaki kanan. Nak keluar tandas baru keluar dengan kaki kanan. Nak masuk kena masuk kaki kiri. Ni ada adab keluar masuk tandas dan ada adab keluar tandas yang awak kena selalu amalkan. Okey. Fadilah, baca yang bawah ni. Fadilah beradab ketika qada hajat. Fadilah maksudnya fadilat. Maksudnya kelebihan. Yang pertama, hidup kita menjadi sihat. Hidup kita menjadi sihat. Ya, kalau kita selalu buat amal, selalu beradab lah ketika masuk tandas dan keluar tandas ni. Ketika qada hajat. Maksudnya hidup kita menjadi sihat. Ya. Yang kedua, terhindar daripada segala penyakit. Contoh sakit perut lah, buasir lah, insyaAllah. Kita elakkan daripada dapat segala penyakit. Buasir. Yang ketiga, badan kita bersih dan suci. Yelah sebab dah keluar tandas tadi kita kena istinja. Basuh semua. Lepas tu lepas istinja, cuci tangan dan kaki. Okey, yang keempat, mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala suka orang yang bersih. Ya, kalau orang yang kotor ni mestilah orang yang paling dekat dengan syaitan. Bukan saja Allah yang suka orang yang bersih. Manusia yang duduk sekeliling awak ni pun suka orang yang bersih. Takkan orang nak tengok kita kotor je kan. Mestilah kena bersih. Sebab kita ni ada akal yang waras. Lainlah kalau orang yang tak ada akal tu, orang yang kena penyakit gila. Dia memang tak ada akal yang waras. Okey. Last sekali, terhindar daripada gangguan syaitan. Dah selalu baca doa kan. Mestilah syaitan pun takut nak duduk dekat yang kita. Sebab kita dah buat semua ada adab ketika qada hajat. Okey. Bacakan info kat bawah tu. Kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Ya, betul tu. Kalau kita dah buat, kita bersih, maksudnya dia menjadi sebahagian daripada iman kita. Okey, amalkan membasuh tangan dengan sabun selepas keluar tandas. Ya, kena basuh tangan dengan sabun. Baru tak ada kuman-kuman, bersih semua. Halang daripada penyakit. Okey. Sekian daripada Ustazah untuk tajuk qada hajat. Ada adab dia. Yang pertama kena ingat apa ada adab qada hajat. Ada 4 tadi kan. Okey. Lepas tu membaca dan mengamalkan doa masuk dan keluar tandas. Kena ingat doa masuk dan doa keluar tandas. Okey. Yang ketiga, adab-adab masuk bilik air dan tandas. Okey, yang keempat ada adab keluar bilik air dan tandas. Okey, sekian, terima kasih daripada Ustazah Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.